Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, insya-Allah dalam video kali ini kita akan bincang soalan UPKK dalam subjek akidah. Okey, kita nak tengok soalan-soalan UPKK dalam subjek akidah. Okey, kita mulakan dengan bahagian A. Okey, bahagian A ada 10 markah. Kemudian soalan pertama 5 markah. Okey, arahan soalannya nomborkan mengikut turutan. Okey, yang ini kita kena masukkan nombor. Kalau kita tengok keseluruhan soalan ni ialah berkaitan dengan rukun iman. So, kita kena letak rukun-rukun iman tu mengikut turutan yang betul. Okey, beriman kepada Rasul. Okey, beriman kepada Rasul ni, kalau ikut rukun iman dia nombor 4. Okey, sekejap. Okey, dia nombor 4. Okey, kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat. Okey, beriman kepada malaikat ni turutan dia nombor 2. Okey, seterusnya beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat ni nombor 5. Okey, seterusnya beriman kepada kitab. Okey, nombor 3. Seterusnya, beriman kepada qada dan qadar ialah nombor 6. Okey, so cukuplah 6 sebab beriman kepada Allah dia dah bagi contoh. Okey, nombor 1, dia dah tulis siap-siap, maka kita ada 5 soalan lagi yang kita perlu jawab yang ada 5 markah lah. Okey, so kita ulang balik mengikut nombor. Rukun iman ialah yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab, yang keempat beriman kepada Rasul, yang kelima beriman kepada hari kiamat dan yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya ialah soalan kedua, ada 5 markah juga, ini dalam perkara asas lagi. Okey, soalan dia tandakan right pada penyataan yang betul dan pangkah pada penyataan yang salah. Okey, kita tengok soalan, kita baca penyataan tu dan kita tentukan sama ada ianya betul ataupun salah penyataan tersebut, dan kalau betul tanda right dan kalau salah tanda pangkah. Okey, soalan 1, malaikat diberi wahyu oleh Allah Ta'ala. Malaikat diberi wahyu oleh Allah Ta'ala. Betul atau tidak? Jawapannya salah, sebab Rasul ataupun Nabi dan Rasul yang diberi wahyu oleh Allah Ta'ala. Okey, kemudian yang kedua, kitab Al-Quran terpelihara hingga hari kiamat. Okey, kitab Al-Quran terpelihara hingga hari kiamat, jawapannya ialah betul. Okey, sebab kitab Al-Quran ni, antara kelebihan Al-Quran ialah Allah janji kitab Al-Quran terpelihara hingga hari kiamat. Okey, kemudian bilangan Rasul yang wajib diketahui ada 313 orang. Okey, yang ni, penyataan ni salah. Bilangan Rasul yang wajib kita ketahui ialah 25 orang sahaja. Okey, bukan 313. Okey, seterusnya hukum beriman dengan qada dan qadar adalah wajib. Okey, hukum beriman dengan qada dan qadar adalah wajib. Penyataan ni betul, sebab qada dan qadar adalah rukun iman yang ke-6. Okey, dia termasuk dalam rukun iman yang wajib kita percaya, yang wajib kita beriman. Okey, kemudian yang kelima, orang yang beriman dengan kitab hatinya akan menjadi tenang. Okey, ini faedah sekiranya kita beriman dengan kitab, hati akan menjadi tenang. So, penyataan ni betul. Okey, selesailah kita jawab soalan tanda right ataupun tanda pangkah. Seterusnya kita tengok kepada soalan bahagian B. Okey, soalan bahagian B, dia ada 10 soalan dan ada 10 markah. Bentuk dia adalah soalan objektif, objektif aneka pilihan. Maksudnya dia ada pilihan jawapan alif, ba, jim dan dal. Okey. Kita tengok soalan, arahan soalan dia ialah bulatkan jawapan yang betul. Okey, bulatkan betul-betul jawapan yang kita rasa itulah yang paling tepat. Okey, soalan pertama.
Iradah artinya Allah Maha. Okey, apakah maksud iradah? Okey, berkehendak, berkuasa, mengetahui dan mendengar. Okey. Kita tengok satu-satu. Berkehendak, iradah. Okey, berkehendak, iradah. Okey, dah jumpa dah jawapan dia. So, jawapannya ialah alif. Tapi kita tengok jugalah, kita ulang kaji juga contoh-contoh jawapan yang lain. Kenapa kita tak pilih jawapan tu? Berkuasa, berkuasa ni ialah kudrah. Okey, kudrah. Mengetahui, mengetahui ilmu. Okey, sifat ilmun, dan mendengar ialah sifat sama ataupun sam'un. Okey. Okey, so jawapan dia iradah artinya Allah Maha berkehendak. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, berdiri dengan sendirinya ialah erti bagi sifat. Okey. Masih lagi dalam sifat sifat wajib bagi Allah. Apakah di antara pilihan jawapan tersebut merupakan maksud bagi berdiri dengan sendiri? Okey, kita tengok. Dia ada pilihan baqa', wahdaniyah, qudrah dan qiyamuhu binafsih. Okey, apakah maksud baqa'? Okey, baqa' ni ialah kekal. Kemudian ba wahdaniyah, esa ataupun satu ataupun tunggal. Kemudian qudrah. Okey, qudrah tadi pun dah jumpa, berkuasa. Okey, berkuasa. Kemudian qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendiri. Okey, berdiri dengan sendiri. So, jawapan yang paling tepat ialah dal. Kita bulatkan jawapan dal. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Kesan beriman dengan sifat qudrah ialah. Okey, soalan ni dia tanya kesan beriman. Kalau kesan beriman, cari jawapan yang positif ataupun ayat-ayat yang baik dalam pilihan jawapan. Okey, mesti positif. Okey. Mesti pilihan jawapan yang kata positif lah. Okey, so kita tengok satu-satu jawapan dia. Suka menunjuk-nunjuk. Okey, ni negatif. Okey, negatif. Okey, redha atas ketentuan Allah. Redha atas ketentuan Allah ni positif. Berbangga dengan amalan. Berbangga dengan amalan negatif. Kemudian mengharapkan balasan. Okey, mengharapkan balasan juga ialah jawapan yang negatif sebab dia nak kesan beriman. So mesti jawapan kita ayat yang positif, ayat yang baik. So kat sini jawapannya ialah ba. Kenapa kita baca juga jawapan-jawapan lain selepas kita jumpa jawapan yang kita rasa tepat, takut ada jawapan yang lebih tepat daripada pilihan kita tu. So kita kena baca terus alif ba jim dal tu apa dia punya jawapan. Okey, takut-takut pilihan kita salah. Okey, kesan beriman dengan sifat qudrah Allah ialah redha atas ketentuan Allah. Okey, ba jawapan dia. Kemudian kita tengok soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4, hanya Allah yang Maha mengetahui kerana Allah bersifat. So kat sini keyword dia ialah Maha mengetahui. So yang mana satu? Sifat hayat, apa maksud sifat hayat? Hayat maksudnya hidup. Okey, kemudian qudrah. Jumpa lagi qudrah, berkuasa. Okey, berkuasa. Ilmun, mengetahui. Okey, mengetahui. Kemudian wahdaniyah. Wahdaniyah maksudnya esa, satu ataupun tunggal. So dekat sini jawapan untuk Maha mengetahui ialah Allah bersifat ilmu. Okey, bulatkan jawapan jim. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Antara tanda besar hari kiamat ialah, dia nak tanda besar hari kiamat. Keyword dia tanda besar hari kiamat. Okey, kita baca dia punya pilihan jawapan.
kerap berlaku gempa bumi. Ni tanda kecil. Okey, tanda kecil. Ba, banyak pembunuhan. Tanda kecil juga, tanda kecil kiamat. Okey, kalau dia minta tanda kecil, bolehlah jawab perkara-perkara ni. Okey, seterusnya fitnah berleluasa. Okey, fitnah berleluasa juga tanda kecil. Kemudian dal, munculnya Dajjal. Okey, munculnya Dajjal ni ialah tanda besar kiamat. Tanda besar. So, jawapan paling tepat ialah dal. Okey, bulatkan pada jawapan dal. Okey, seterusnya kita tengok jawapan soalan nombor 6. Manakah antara berikut merupakan peringkat awal kejadian manusia? Okey, yang mana satu peringkat awal kejadian manusia? Ini dalam tajuk Al-Quran dan sains yang berkaitan dengan manusia. Okey, pilihan jawapan dia ada nutfah, alaqah, mudghah dan janin. Okey. Nutfah ni apa maksud dia? Okey, kalau alif ni, nutfah bermaksud air mani. Air mani. Okey, kemudian alaqah, segumpal darah. Okey, alaqah ni segumpal darah. Kemudian mudghah. Mudghah seketul daging. Okey, seketul daging. Dan janin. Janin ni maksudnya pembentukan anggota badan yang sempurna. Okey, so air mani ni yang pertama. Kemudian alaqah yang kedua, mudghah peringkat yang ketiga dan janin peringkat yang keempat. Okey. Peringkat awal kejadian manusia mestilah yang pertama. So, jawapannya ialah nutfah. Okey, kita bulatkan jawapan alif. Okey, kemudian soalan nombor 7. Lawan bagi sifat sam'un ataupun sama'. Sifat sama' apa maksud dia? Allah Maha. Okey, Allah Maha mendengar. Okey, Allah Maha mendengar. Lawan bagi sifat mendengar ialah mestilah pekak ataupun tuli. Okey, pekak ataupun tuli itu sifat yang berlawanan pada sifat sama'. Okey, kita tengok. Yang pilihan jawapan alif, jahlun. Ba, karohah. Jim, umyun. Dal, summun. Okey, jahlun apa maksud dia? Jahlun ni jahil ataupun bodoh. Okey. Kemudian karohah. Jahil ataupun bodoh lawan bagi sifat apa? Ilmu. Sebab ilmu mengetahui, lawan dia jahil. Kemudian karohah. Karohah ni maksudnya terpaksa. Okey, terpaksa. Okey, karohah lawan bagi sifat iradah. Okey. Allah bersifat dengan sifat iradah tapi tak bersifat dengan sifat karohah. Allah ni tidak dipaksa. Okey, kemudian umyun. Okey, umyun buta. Okey. Buta lawan bagi sifat basar. Okey, basar melihat, umyun buta, dan yang terakhir ialah summun. Summun pekak ataupun tuli. So, dia nak berkaitan dengan lawan bagi sifat sama. Jawapannya ialah summun. Dal. Okey. Mendengar lawannya pekak ataupun tuli. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Soalan yang nombor 8. Dia bagi ayat Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Okey, qul huwallahu ahad. Kemudian soalan dia, ayat di atas adalah dalil bagi sifat. Sifat apa?
Maksud dia, Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad yang Allah itu satu. Okey, ayat di atas berkaitan dengan sifat, mestilah kita kena cari sifat esa. Okey. Contohnya ataupun pilihan jawapan dia, satu wahdaniyah, basar, iradah dan sam'un ataupun sama. Yang mana satu? Okey, wahdaniyah. Wahdaniyah ni maksud dia satu ataupun esa ataupun tunggal. Okey, basar. Basar tadi apa? Basar. Basar apa tadi? Melihat. Okey, melihat. Kemudian iradah berkehendak. Kemudian sam'un ataupun sama' ni mendengar. Okey, mendengar. So, kalau kita tengok kat sini, ada perkataan ahadun. Ahadun ni dekat-dekat dengan perkataan wahdaniyah. Okey, ini dah jawapan dia, alif. Kalau basar, basar, dia ada perkataan basir. Wallahu basirum bima ta'malun. Ada perkataan basir dekat-dekat dengan perkataan basar. Kalau iradah, iradah dalil dia fa'alul lima yurid. Okey, yurid tu dekat dengan perkataan iradah. Kalau tak tahulah, kalau tak ingat dia punya maksud kan, yurid, iradah. Kalau basar, dia ada perkataan basir. Kalau sama' ataupun sam'un, dia ada perkataan sami'un. Wallahu sami'un alim. Okay, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Okay, so Qul huwallahu ahad, jawapan dia dalil bagi sifat wahdaniyah. Okay, seterusnya soalan nombor 9. Berikut adalah haiwan yang tidak disebut dalam Al-Quran kecuali. Okay, berikut adalah haiwan yang tidak disebut dalam Al-Quran kecuali. Maksudnya kita kena cari apakah nama haiwan yang disebut dalam Al-Quran, sebab dia ada perkataan kecuali kat sini. Okey, haiwan yang tidak disebut dalam Al-Quran kecuali. Kecuali apa? Alif, kucing. Ba, lembu. Jim, kerbau. Dal, penyu. Okey, jawapannya ialah lembu. Sebab lembu disebut dalam Al-Quran. Soalan dia, tidak disebut dalam Al-Quran kecuali. Okey, boleh? Okey, seterusnya soalan nombor 10. Okey, soalan nombor 10, pilih contoh azab kubur. Pilih contoh azab kubur. Bila azab perkara yang negatif. Okey. 1, kubur menjadi sempit. Okey, negatif ni. Okey, kemudian 2, kubur menjadi lapang. Yang ni positif. Positif tu untuk nikmat kubur. 3, mendapat wangian syurga. Mendapat wangian syurga juga positif, ayat yang baik. Kemudian yang keempat, pukulan daripada malaikat. Yang ni negatif. So dia nak azab kubur. Okey. Dia nak azab kubur. So yang negatif ada 1 dan 4. Okey, 1 dan 4 pilihan jawapan yang mana? Alif, ba, jim, dal. Jawapannya ialah jim. Okey. Next. Bahagian C. Okey, bahagian C ada 30 markah. Okey, dia mungkin ada 6 soalan. Kita tengok soalan yang pertama. Arahan soalannya ialah suaikan ataupun padankan. Okey, jom kita tengok. So, dia nak kita buat padanan ataupun suaikan antara sifat wajib dan lawan dia, sifat mustahil. Okey. Kita tengok. Ada wahdaniyah. Okey, wahdaniyah, apa maksud dia tadi? Esa. Kemudian, kudrah. Okey, kudrah maksudnya
berkuasa. Okey, seterusnya iradah. Iradah maksudnya berkehendak. Okey, berkehendak. Kemudian ilmun. Ilmun maksudnya mengetahui. Okey, seterusnya sifat hayat. Hayat maksudnya hidup. Allah Maha hidup. Okey, kita tengok sifat mustahil pula. Okey, ajzun. Ajzun maksudnya apa? Ajzun maksudnya lemah. Okey, kemudian ta'addud. Okey, ta'addud ni berbilang-bilang. Okey, berbilang-bilang ataupun ramai. Seterusnya karahah. Karahah ni ialah terpaksa. Terpaksa. Kemudian mautun. Okey, mautun, maut. Sama dalam bahasa Melayu pun guna maut ni. Mati. Dan seterusnya jahlun. Jahlun ni maksudnya jahil ataupun bodoh. Okey. So, kita dah tahu maksud dia, kita padankan. Esa. Wahdaniyah. Esa. Sifat mustahil dia ialah ta'addud. Okey, kemudian kudrah. Berkuasa. Lawan dia ialah sifat lemah. So, kita sesuaikan dekat sini. Okey, kemudian iradah. Berkehendak. Lawan dia ialah terpaksa. Okey, terpaksa. Kemudian ilmun. Ilmun mengetahui. Lawan dia ialah jahlun. Tidak tahu, jahil ataupun bodoh. Dan hayat. Hayatun, hidup. Lawan dia mati. Okey, Allah hidup dan Allah tidak bersifat dengan sifat mati. Okey, selesai. Soalan seterusnya. Okey, soalan yang kedua ada 5 markah. Okey, arahan soalan tulis betul atau salah pada penyataan berikut. Ingat, kalau soalan macam ni, kita mesti tulis betul ataupun salah dalam ruangan jawapan. Jangan pandai-pandai tanda right ataupun tanda pangkah. Okey, kena betul, tuliskan betul. Perkataan betul, perkataan salah tu kena tulis. Okey, kita tengok nombor 1. Kejadian manusia adalah bukti kekuasaan Allah. Pernyataan ni betul atau salah? Kejadian manusia adalah bukti kekuasaan Allah. Okey, betul. Kita tulis kat sini. Betul. Okey, betul. Kemudian, manusia tidak memerlukan pertolongan daripada orang lain. Ya ke? Tak perlukan pertolongan daripada orang lain. Manusia perlukan pertolongan daripada orang lain. So, kat sini penyataan ni salah. Okey, kita tulis perkataan salah. Seterusnya, kecacatan yang berlaku pada seseorang ialah qada dan qadar Allah. Allah yang menentukan kecacatan seseorang itu berlaku. So, jawapannya betul. Okey, betul. Seterusnya, kejadian haiwan memberi banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Kejadian haiwan memberi banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Okey, pernyataan ni pun betul. Dengan adanya haiwan, manusia ada sumber makanan. Banyaklah manfaat. Ada juga macam untuk membajak tanah, kita gunakan kerbau. Okey. So, banyaklah manfaat dalam kehidupan manusia berkaitan dengan kejadian haiwan ni. Okey, kemudian soalan yang kelima. Kesan yakin dengan sifat ilmu Allah seseorang akan bersifat sombong. Okey, kesan yakin dengan sifat ilmu Allah, seseorang tu akan bersifat sombong. Bila dia yakin dengan sifat Allah tu Maha mengetahui, dia akan jadi sombong. Betul ke? Okey. Soalan ni jawapan dia salah. Okey, boleh? Kita tengok soalan seterusnya. Soalan ketiga. Okey, soalan ketiga.
ada 5 markah juga. Arahan soalan garis jawapan yang betul. So, kena gariskan. Jangan buat petak, jangan buat bulatan. Kena garis sahaja di bawah jawapan yang kita pilih yang paling tepat. Okey, kita tengok kat sini. Soalan 1. Lawan bagi sifat basar ialah umyun ataupun summun. Okey. Kita tengok tadi, kita tengok balik apakah pengertian basar. Basar ni melihat. So, mana lawan dia? Umyun. Umyun ke summun? Umyun buta, summun pekak. Lawan bagi sifat melihat ialah buta. So, kita tanda. Kita gariskan umyun. Guna pembaris lah. Okay, guna pembaris bagi kemas sikit kita punya kertas jawapan. Okey, seterusnya. Allah Maha berkehendak atau melihat setiap perbuatan hamba-Nya. Mana yang paling tepat? Allah bersifat berkehendak ataupun Allah bersifat melihat untuk setiap perbuatan hamba Dia? Jawapan paling tepat dekat sini ialah melihat. Seterusnya, mukhalafatuhu lil hawadis adalah sifat. Sifat apa? Wajib ataupun mustahil bagi Allah. Mukhalafatuhu lil hawadis. Sifat apa ni? Wajib ke mustahil? Mukhalafatuhu lil hawadis ialah sifat wajib bagi Allah. Okey? Apa maksud dia? Berlainan dengan yang baharu. Allah tu tak sama dengan makhluk. Okey, sifat wajib lah. Okey, yang keempat, mustahil Allah bersifat dengan sifat kekurangan ataupun kesempurnaan. Allah tu mustahil bersifat dengan sifat kekurangan. Setiap sifat kekurangan ataupun sifat yang negatif tu mustahil bagi Allah. Allah takkan bersifat macam tu. Okey. Yang kelima, Allah memerlukan atau tidak memerlukan bantuan untuk mencipta sesuatu. Mana jawapan yang betul? Allah tidak memerlukan bantuan untuk mencipta sesuatu. Okay? Sebab dia Allah, dia Tuhan. Dia berkehendak untuk melakukan sesuatu. Dia tidak terpaksa dan dia tidak juga memerlukan apa-apa bantuan untuk dia cipta ataupun jadikan sesuatu. Sebab dia Tuhan yang paling layak disembah. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan keempat. Okey, soalan keempat ada 5 markah juga. Okey, arahan soalan dia isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, dia bagi 5 soalan isi tempat kosong. Kemudian dekat sini ada 6 pilihan jawapan. Bernafas, kafir, sirat, Islam, kehendak dan akal. Okey, so kita kena pilih daripada keenam keenam pilihan jawapan ni kita masukkan apabila kita baca soalan dia nanti. Okey, kita tengok nombor 1. Penyataan nombor 1, manusia adalah sebaik-baik ciptaan kerana diberi apa? Oleh Allah Ta'ala. Kerana diberi akal. Okey. Tulis kat situ. Jawapan kita akal yang pertama. Okey, kemudian jambatan yang dibentang merentasi neraka untuk menuju ke syurga dinamakan jambatan apa? Merentasi neraka. Ada jambatan kat atas, neraka kat bawah, dekat hujungnya syurga. Itu jambatan sirat. Okey? Sirat. Jambatan yang dibentang merentasi neraka untuk menuju ke syurga dinamakan sirat. Okey, seterusnya, manusia dan haiwan perlu apa? Untuk terus hidup. Perlu apa? Bernafas. Okey, ni. Bernafas.
Manusia dan haiwan perlu bernafas untuk terus hidup. Kalau tak boleh bernafas, matilah. Manusia mati, haiwan pun mati. Okey, kemudian soalan keempat. Sesuatu yang berlaku adalah mengikut apa? Allah Ta'ala. Mengikut kehendak. Okey, mengikut kehendak Allah Ta'ala. So, kita tulis kat sini. Kehendak. Okey, kehendak Allah Ta'ala. Sesuatu yang berlaku adalah mengikut kehendak Allah Ta'ala. Okey, seterusnya orang apa? Akan diazab hingga hari kiamat. Okey, orang kafir. Okey, orang kafir bila dia masuk ke dalam kubur, dia akan diazab sehingga hari kiamat. Okey, selesai kita buat jawapan. Saya kafir ada pilihan kita. So, ada satu pilihan jawapan yang kita tak tulis. Tak perlu tulis sebab tak ada soalan ataupun tak ada jawapan yang sesuai dengan soalan. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya, soalan kelima. Okey, soalan kelima ada 5 markah arahan soalan dia kelaskan. Okey, dia akan bagi dekat kita 5 penyataan, kemudian kita kena kelaskan kelima-lima kenyataan ni sama ada ianya kesan beriman dengan perkara sam'iyat ataupun akibat tidak beriman dengan perkara sam'iyat. Okey. Apa pilihan jawapan yang dia bagi? Okey, kalau perkara tu kita baca pilihan jawapan dia tadi yang baik, yang positif itu adalah kesan. Okey, kalau yang tak baik itu adalah akibat. Okey, kita baca pilihan jawapan dia. Meningkatkan ketakwaan. Meningkatkan ketakwaan ni baik ke buruk? Positif ke negatif? Meningkatkan ketakwaan. Yang ni kesan. Okey, kesan. Seterusnya, tidak takut dengan azab Allah. Positif ke negatif ayat ni? Negatif. Yang ni akibat. Okey, kemudian berlumba-lumba melakukan kebaikan. Oh, yang ni baik. Yang ni kita tanda K, kesan. Seterusnya, meningkatkan kesabaran. Meningkatkan kesabaran pun ayat yang baik. Kita tengok kesan. Kemudian, yang seterusnya mudah putus asa. Mudah putus asa ni akibat. Yang sebab dia ayat yang negatif. So, kita dah tanda tu, kita salin je. Kesan beriman dengan sifat sam'iyat. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan. Meningkatkan ketakwaan. Yang kedua, berlumba melakukan kebaikan. Berlumba melakukan kebaikan. Salah lagi. Berlumba melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, meningkatkan kesabaran. Meningkatkan kesabaran. Meningkatkan kesabaran. Kemudian akibat tidak beriman dengan perkara sam'iyat ialah tidak takut. Tidak takut dengan azab Allah. Dan satu lagi, mudah putus asa. Mudah putus asa.
Okey, selesai kita kelaskan kesan beriman dengan perkara sam'iyat dengan akibat tidak beriman kepada perkara sam'iyat. Okey, kita baca dulu jawapan dia. Kesan beriman dengan perkara sam'iyat yang pertama meningkatkan ketakwaan, berlumba, melakukan kebaikan dan meningkatkan kesabaran. Akibat tidak beriman dengan perkara sam'iyat ialah tidak takut dengan azab Allah dan mudah putus asa. Okey, seterusnya soalan ke-6. Okey, soalan ke-6 ada 5 markah juga. Arahan soalan dia padankan. Okey, padankan ataupun suaikan. Okey, kita tengok kat sini, ini adalah dia nak suruh kita pilih sama ada penyataan yang di belah sini nama syurga ataupun nama neraka. Okey. Kita tengok alif. Adenin. Adenin ni nama syurga ke nama neraka? Jawapannya ialah adenin syurga. Okey. Kemudian yang kedua hawiyah. Okey, hawiyah ni syurga ke neraka? Okey, hawiyah adalah neraka. Kemudian an-naim. An-naim syurga ke neraka? An-naim ni nama syurga. Kemudian ada al-wil. Al-wail. Wil neraka wil. Ni adalah nama neraka. Kemudian al-khuldi. Al-khuldi ni nama syurga. Okey. Selesai. Kita sesuaikan nama neraka dan nama syurga. Adenin syurga, hawiyah neraka, naim syurga, al-wil neraka, khuldi syurga. Okey. Jom kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya ialah soalan bahagian D. Bahagian D ada 20 markah. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, soalan pertama jawab semua soalan. Dia ada bagi penyataan, kemudian kat bawah tu baru ada soalan. Okey, penyataannya sifat manusia biasa tidak mengurangkan kedudukan mereka sebagai seorang rasul. Penyataan di atas berkaitan dengan pengertian. Okey, pengertian apa? Okey, pengertian sifat. Okey, sifat dah ada. Sifat harus. Okey, sifat harus. Ataupun sifat harus bagi rasul. Okey, sebab dia kata sifat manusia biasa yang tidak mengurangkan kedudukan mereka sebagai seorang rasul. Penyataan di atas berkaitan dengan pengertian sifat harus bagi rasul. Kemudian soalan kedua dia kata tulis contoh sifat tersebut. Apakah sifat yang sama seperti manusia biasa tapi tidak mengurangkan martabat ataupun kedudukan mereka sebagai seorang rasul. Antara contohnya ialah Nabi dan Rasul juga makan. Okey, makan, minum ataupun makan dan minum. Okey, apa lagi? Lapar dan dahaga, bekerja, sakit, berkahwin. Okey, ada perasaan. Okey, itu adalah sifat-sifat harus bagi Rasul. Okey, seterusnya. Soalan kedua. Okey, soalan kedua, arahan soalan jawab semua soalan. Okey, nombor 1, berapakah bilangan kitab yang wajib diketahui? Okey, bilangan kitab yang wajib diketahui ialah 4. 4 kan? Apa dia? Kalau 4 tu apa dia? Kita ada Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Okey, so bilangan dia 4 lah. 1, 2, 3, 4. Kemudian soalan yang kedua, tulis 2 kelebihan Al-Quran. Yang ni dia dah bagi dah jawapan dekat sini untuk kita tahu. Okey, kelebihan Al-Quran. Al-Quran salah satu kitab daripadanya. Okey, kemudian tambah lagi 3 kitab, jadilah 4 kitab. So dapat jawapan alif. Kemudian dia kata tulis 2 kelebihan Al-Quran.
Kelebihan Al-Quran, kita boleh tulis kat sini sebagai sumber ilmu. Okey, sebagai sumber ilmu ataupun terpelihara hingga hari kiamat. Okey, terpelihara hingga hari kiamat. Okey, terpelihara hingga hari kiamat. Lepas tu apa lagi yang kita boleh tambah kelebihan Al-Quran ni? Sesuai pada setiap masa dan tempat. Dulu pun sesuai, sekarang pun masih sesuai. Okey, Al-Quran ni. Ataupun kita boleh tulis juga penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Okey, kalau baca Quran tu, Al-Quran juga boleh menjadi penawar ataupun ubat. Okey, seterusnya soalan ketiga. Okey, soalan ketiga. Arahan soalan dia ialah tulis perbezaan hayat Allah dan hayat manusia. Tulis perbezaan hayat Allah dan hayat manusia. Yang kita boleh tulis kat sini, hayat Allah tiada tempoh. Okey, tiada tempoh masa. Maksudnya Allah ni kekal selama-lamanya. Kalau hayat manusia pula ada tempoh masa. Sebab satu hari nanti setiap yang hidup akan mati. Okey, kemudian tiada roh dan jasad. Okey, Allah tiada roh dan jasad. Allah ni tak ada tubuh badan. Manusia pula ada roh dan jasad. Okey, apa yang kita boleh tulis lagi? Allah ni tiada permulaan dan perakhiran, tapi manusia pula ada kelahiran dan ada kematian. Ataupun Allah ni tiada perantaraan. Okey, hidup Allah tu tiada perantaraan. Kalau manusia pula memerlukan perantaraan. Apa perantaraan hidup manusia? Kena bernafas, kena bernyawa. Itu perantaraan. Kalau tak ada nafas, kalau tak ada nyawa, kalau tak ada oksigen, macam mana nak hidup? Itu maksud hayat manusia ni, hidup manusia ni ada perantaraan. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya, soalan yang keempat. Jawab semua soalan. Okey, dia kata tulis tanda-tanda besar hari kiamat. Dan soalan kedua, tulis tanda-tanda kecil hari kiamat. Okey, kita tengok. Tulis dulu tanda besar. Okey, muncul Imam Mahdi. Okey, muncul Imam Mahdi. Dan yang kedua, kita boleh tulis turun Nabi Isa. So, yang pendek-pendek je lah kita tulis. Awak kalau tak ingat yang ni, boleh juga asap keluar memenuhi timur dan barat. Matahari terbit di sebelah barat. Okay? Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Okay? Boleh tambah. Ikutlah mana-mana yang awak ingat. Okay, tuliskan tanda-tanda kecil. Kalau tanda-tanda kecil ni kita boleh tulis kat sini banyak. Okay, banyak berlaku gempa bumi. Banyak berlaku gempa bumi. Tanda kecil. Sekarang banyak tak gempa bumi? Dah berlaku kan? So, tanda-tanda kecil kiamat tu pun dah berlaku. Kemudian yang satu lagi, banyak berlaku pembunuhan. Okey, banyak berlaku pembunuhan. Yang ni pun tanda kecil. Banyak juga berlaku pembunuhan dalam berita kita dengar. Ada je berita pasal pembunuhan kan.
So, antara tanda kecil yang lain, kalau awak tak ingat dua tanda yang kita tulis ni, boleh tulis orang yang hina mendapat kedudukan terhormat. Kemudian berlumba-lumba mendirikan masjid, tapi dekat masjid tu tak ada orang pun. Kemudian ramai wanita daripada lelaki juga adalah tanda-tanda kecil hari kiamat. Okey, kita tengok soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima. Arahan soalan dia tulis kesan beriman dengan sifat ilmu. Okey, tuliskan kesan beriman dengan sifat ilmu. Satu je kesan dia. Yang pertama apa? Okey. Satu yang pertama pula. Okey. Antara jawapan yang kita boleh tulis kat sini paling senang kalau berkaitan dengan sifat ilmu, kesan beriman dia suka. Okey, suka menuntut. Okey, suka menuntut ilmu. Ataupun awak boleh tulis bersikap jujur, ataupun meningkatkan ketakwaan kepada Allah, ataupun berfikir untuk melakukan kebaikan, ataupun berlumba-lumba melakukan kebaikan. Itu antara pilihan-pilihan bila ada soalan berkaitan dengan kesan beriman dengan sifat ilmu. Okey, kemudian soalan ke-6. Okey, soalan ke-6. Apakah maksud sam'iyat serta berikan contohnya? Apa maksud sam'iyat? Okey, sam'iyat bermaksud perkara gaib. Okey, perkara gaib. Gaib tu maksudnya kita tak boleh nampak dengan mata kasar lah. Yang berlaku, okey, yang berlaku di luar batasan, okey, di luar batasan, okey, di luar batasan pemikiran manusia. Pemikiran manusia. Okey, perkara gaib yang berlaku di luar batasan pemikiran manusia. Itu adalah maksud perkara gaib dan dia nak berikan contohnya. Letaklah satu contoh. Contohnya pahala. Kita letak satu contoh. Pahala kan. Pahala pun perkara gaib. Kita tak pernah nampak pahala. Tapi Allah janjikan pahala kepada kita sekiranya kita melakukan kebaikan. Ataupun awak nak jawab pahala ataupun dosa ke alam barzah, malaikat, soal kubur, nikmat kubur, azab kubur, hari kiamat, padang mahsyar, hisab, mizan, sirat, syurga, neraka. Itu semua adalah perkara-perkara sam'iyat. Okey, yang awak boleh jawab dalam soalan ni. Okey, saya rasa sekadar itu saja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini berkaitan dengan ulang kaji UPKK ataupun bincang soalan UPKK dalam subjek akidah. Semoga ianya memberi manfaat dan jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.